Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nurul Akila binti Hamizi 418-300-1031. Okey, pada hari ini kami akan membentangkan tajuk nilai-nilai murni dalam aspek pendidikan kerohanian dan moral. Okey, yang pertama kita akan pergi kepada pengenalan. Okey, pengenalan yang pertama adalah pengenalan kerohanian. Okey, maksud kerohanian adalah satu bentuk pembinaan yang menjadikan perkembangan rohani sebagai tujuan bagi kehidupan setiap insan dan sebab kejadiannya. Okey, kerohanian ini sebenarnya tidak boleh dilihat dengan mata kasar, tetapi kita boleh lihat dan dinilai berdasarkan tindak tanduk atau peperangan seseorang dalam melakukan sesuatu kerja. Okey, seterusnya pada aspek moral. Okey, moral adalah satu perlakuan yang berdasarkan prinsip yang dianggap benar, baik dan patut dilakukan oleh seseorang. Okey, moral juga merujuk kepada kepada tingkah laku berdasarkan peraturan dan prinsip yang diterima secara rasional, iaitu sebab penerimaan yang mudah diterima dan difahami dan dirasakan perlu dilakukan oleh seseorang. Okey, kita akan pergi kepada nilai pertama, iaitu nilai kendiri. Okey, nilai kendiri pertama adalah nilai kepercayaan kepada Tuhan. Saya yakin semua orang percaya wujudnya Tuhan sebagai pencipta alam semesta ini. Jadi mereka percaya dengan cara mereka melakukan perkara yang disuruh dan diperintah oleh Tuhan. Contohnya melakukan amal ibadat, membaca kitab suci, menolong orang dan sebagainya. Dan juga mereka tidak melakukan perkara yang dilarang seperti mencuri, merompak, tidak jujur, menipu dan sebagainya. Okey, dalam aspek nilai ini sebenarnya selaras dengan prinsip rukun negara kita yang pertama, iaitu kepercayaan kepada Tuhan. Tidak kisahlah pada aspek bangsa yang berbeza, agama yang berbeza dan kepercayaan yang berlainan. Okey, seterusnya kita pergi kepada nilai kerajinan. Okey, nilai kerajinan adalah nilai ini sebenarnya memerlukan usaha yang berterusan supaya ia dapat membentuk satu semangat ketekunan, berdaya maju, berdedikasi dalam melakukan sesuatu perkara yang hendak dicapai. Okey, nilai ini sebenarnya perlu disemai sejak kecil lagi supaya ia dapat meningkatkan perkembangan potensi individu tersebut dengan cara kita memberikan sokongan dorongan sejak kecil melalui aktiviti yang diminati oleh seseorang yang memberikan manfaat kepada seseorang supaya ia dapat meningkatkan potensi kerajinan tersebut pada masa akan datang. Okey, seterusnya adalah nilai berdisiplin. Okey, nilai ini sebenarnya boleh dipupuk melalui aktiviti pembentukan sasiah diri seperti aktiviti kem di sekolah, kempen, ceramah motivasi, aktiviti yang membuat bahagia untuk mencabar minda dan sebagainya. Okey, nilai berdisiplin ini sebenarnya boleh membantu seseorang individu untuk menghormati hak orang lain, melakukan kerja dengan tertib dan cekap, bersikap realistik dan kreatif melalui aktiviti dan nilai yang telah diterapkan dalam aspek pembelajaran dan pengajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Azila binti Nordin. Saya akan membentangkan nilai kekeluargaan yang berkaitan dengan nilai rohani dan juga moral. Nilai pertama ialah kasih sayang. Kasih sayang ni bermaksud ibu bapa perlu menjaga anak-anak mereka dengan sempurna. Contohnya memberi didikan yang perlu seperti didikan agama. Yang kedua ialah hormat dan taat kepada anggota keluarga. Nilai ini akan mewujudkan keluarga yang bahagia, akan mengelakkan perselisihan antara ahli keluarga dan juga memupuk hubungan yang mesra dan juga kasih sayang antara ahli keluarga. Nilai yang ketiga ialah bertanggungjawab terhadap keluarga.
ibu bapa perlu mengambil berat terhadap pelajaran anak-anak. Mereka perlu menyediakan satu keperluan asas untuk anak-anak untuk memudahkan mereka dalam pelajaran mereka. Contohnya seperti komputer riba. Ibu bapa juga perlu memahami perasaan dan masalah yang dihadapi oleh anak-anak mereka. Contohnya, ibu bapa ni mereka perlu tahu apa masalah yang dihadapi oleh anak mereka dan juga membantu anak-anak mereka untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang terakhir ialah saling membantu dan bekerjasama. Nilai ini adalah usaha yang baik yang dilakukan bersama-sama ahli keluarga untuk mencapai matlamat keluarga yang harmoni dan juga bahagia. Itu sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anas Muazzam bin Syahrudin. Saya akan membentangkan tentang nilai yang berkaitan dengan diri dan masyarakat. Nilai yang pertama iaitu tanggungjawab terhadap masyarakat, iaitu kesanggupan memikul dan melaksanakan tugas dan kewajipan dengan sempurna sebagai ahli komuniti. Ahli komuniti ini merujuk kepada Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka. Ia merujuk kepada orang yang tinggal di satu tempat, negara, daerah dan sebagainya dalam satu pemerintahan masyarakat keseluruhannya. Kita boleh kaitkan dengan kumpulan haiwan dan tumbuhan yang hidup di satu tempat serta saling bergantung dan berhubungan antara satu sama lain. Secara ringkasnya, komuniti ini adalah sebagai individu yang tinggal di satu tempat yang saling berinteraksi antara satu sama lain, termasuk benda yang hidup dan benda yang tidak hidup yang lain. Kandungan akademik, hormat menghormati teras persahabatan, sikap bertanggungjawab terhadap rakan dengan mengiratkan tali persahabatan antara satu sama lain. Contohnya mengamalkan amalan menjaga maruah rakan kita dengan baik, elak sikap mencaci, mengkutuk ataupun mengumpat rakan-rakan kita dan usaha meningkatkan hubungan yang baik dengan rakan-rakan kita. Hasil pembelajarannya pula adalah menjalankan tanggungjawab sebagai anggota masyarakat dengan menjalin hubungan yang baik dengan rakan-rakan kita. Cadangan aktiviti pula kita kena cerita benda-benda yang baik tentang rakan dan tidak menceritakan tentang keburukan rakan-rakan. Nilai yang ke-20, toleransi dalam masyarakat. Toleransi ini bermaksud perbuatan menanggung kesukaran ataupun menahan kesukaran. Kesanggupan ataupun keupayaan bertolak ansur, sabar dan mengawal diri dari berlakunya pertingkahan dan persisian faham demi kesejahteraan hidup. Kandungan akademiknya pula saling berkongsi memupuk sikap toleransi, iaitu berkongsi barang peribadi kita dengan rakan-rakan kita ataupun dengan orang lain. Contoh barang peribadi ni seperti alat tulis, alat mainan dan bahan bacaan. Hasil pembelajarannya pula sanggup dan sudi kita berkongsi barang peribadi kita dengan orang lain ataupun dengan rakan-rakan kita. Dan cadangan aktiviti pembelajarannya pula kita perlulah melakukan satu kerja kumpulan. Contohnya beberapa kumpulan berkongsi mewarna dengan menggunakan bahan warna yang terhad dan membincangkan faedah-faedah yang baik apabila menggunakan bahan warna yang terhad itu dengan rakan-rakan ataupun dengan orang lain. Nilai yang ketiga pula, semangat bermasyarakat, iaitu kesediaan melakukan sesuatu dengan semangat kekitaan untuk kepentingan bersama demi keharmonian hidup bermasyarakat. Kandungan akademik, semangat kekitaan, teras kecemerlangan. Aktiviti di dalam bilik darjah dapat dijayakan bersama kerana kewajipan dan peranan seorang murid ni dalam menjayakan aktiviti di bilik darjah dapat kita tingkatkan dan dapat kita jayakan dengan adanya aktiviti akademik dan aktiviti kesyariaan. Hasil pembelajarannya pula melibatkan diri dalam aktiviti di dalam bilik darjah. Cadangan aktiviti pembelajarannya pula melakukan satu projek dan mencantikkan kelas ataupun menceriakan bilik darjah. Akhir sekali, peka terhadap isu-isu sosial, bertanggungjawab dan prihatin terhadap masalah dan isu semasa yang berlaku dalam masyarakat dan cuba untuk berusaha menyelesaikan masalah-masalah ini. Kandungan akademiknya pula, kehadiran ke sekolah pemakin kejayaan. Kehadiran ke sekolah ni dia ada satu kewajipan dan penting untuk bagi diri kita, keluarga dan juga sekolah. Hasil pembelajarannya pula kita kenalah bertanggungjawab menghadirkan diri ke sekolah setiap hari persekolahan. Dan cadangan aktiviti pembelajarannya pula, kita perlulah mengadakan satu jadual kedatangan diri ke sekolah untuk seminggu dalam
borang yang disediakan untuk membincangkan faedah-faedah yang baik bila kita hari ke sekolah. Contoh yang faedah yang baik adalah kita dapat menimba ilmu, dapat mengeratkan hubungan yang rapat dengan rakan-rakan, guru dan dapat berjaya pada masa yang akan datang dengan adanya sikap dan sikap nilai dan moral yang sangat baik. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Siti Nur Muzdalifah binti Zulkifli dan akan menerangkan tentang nilai terhadap negara. Pertama, kesetiaan. Kesetiaan kepada raja dan negara adalah prinsip kedua rukun negara yang wajib dipegang erat oleh setiap rakyat tanpa berbelah bagi. Kesetiaan akan membina kepercayaan serta menjalin satu ikatan peribadi antara dua pihak dengan jujur dan ikhlas sama ada terhadap keluarga, rakan ataupun pemimpin. Kedua, integriti. Nilai yang penting bagi sesebuah kerajaan untuk mendapat kepercayaan dan keyakinan rakyat. Perlu diamalkan oleh semua pihak daripada pemimpin sehingga semua peringkat tanpa mengira kedudukan dan pangkat. Yang ketiga, patriotisme. Semangat cinta akan negara dengan menerima baik sambutan perayaan mereka, menghormati amalan, kepercayaan serta budaya mereka bagi melahirkan keunikan masyarakat majmuk di Malaysia seperti tempat beribadat mereka iaitu masjid, gereja, kuil dan toko, perayaan keagamaan yang mereka sambut seperti Hari Raya, Tahun Baru Cina, Deepavali dan juga Christmas serta pertuturan yang kami guna iaitu bahasa Melayu, Cina dan Tamil. Nilai ini dapat menjamin keamanan dan kesejahteraan negara untuk mengelak berlakunya rusuhan kaum dan dapat mencapai kemajuan dalam pelbagai bidang. Sekian.